A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi terima kasih kepada pengurusi majlis, Saudara Muzammil yang berusaha Presiden MPMMJ, Saudara Muhammad Hafizuddin, Presiden Permai, Saudara Atif Fitri, Muhammad Salim, dan seterusnya yang dikasihilah rakan-rakan seperjuangan, adik-adik, abang-abang yang sudi untuk menyertai bengkel beginner pada hari ini. Sebelum tu nak jelas ke suara? Jelas. Jelas. Sekarang ni dekat skrin nampak yang ni kan, yang kosong tasik ni. Betul tak? Betul ke? Takut sebab saya pakai skrin yang kedua. Nampak. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya, terima kasihlah kepada semua yang sudi untuk menyertai kita punya bengkel pada hari ini, iaitu bengkel yang dikhususkanlah untuk siapa yang masih beginner ataupun baru beginner, ataupun baru nak mula, ataupun baru yang ada niat untuk melakukan langkah awal dalam dunia Photoshop, maka bengkel ini memang untuk anda lah. Dan mana yang rasa dirinya sudah pun advance kan, advance ataupun dah dikategorikan sebagai pro, tidak digalakkan lah. Namun begitu masih bolehlah untuk menyertai. Cuma mungkin bagi kalian agak bosan sedikit lah kan untuk bengkel ni. Ala kulli hal, tak apa, kita alu-alukan kepada semua untuk mendengar. Semoga ada manfaat sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan pada hari ini. Jadi yang pertamanya, sukalah untuk saya menceritakan pengalaman lah, orang kata kan. Pengalaman kita. Yang mana sebab saya dengar suara lah, boleh ke yang lain tutup mic? Okey. Terima kasih. Untuk pengalaman saya sendiri, sejujurnya saya tak adalah pengalaman yang sehebat mana dalam dunia Photoshop. Mungkin kalian semua pun pernah mengenali Photoshop kan masa kalian di sekolah menengah. Saya pun mula mengenali Photoshop pada sekolah menengah. Cuma bukannya seorang yang petah lah, ataupun petah pula, pro ataupun orang kata boleh buat poster dan sebagainya, bukanlah orang yang macam tu. Cuma tahu je lah Photoshop tu apa kan. Tapi apa yang di mana saya bermula adalah di ketika mana sampai di Jordan lah. Tu antara pengalaman saya. Macam yang saudara pengurusi majlis cakap, saudara Muzammil kata, saya ni sebelum ni pernah menyandang jawatan sebagai pengurusi multimedia di Permai lah, pada sesi 2019-2020. Dan sebelum tu sebagai multimedia di BPM. Okay. Itu sedikit lah. Beliau nak kata anda masih ada harapan lagi untuk belajar Photoshop ni kan. Semua masih tak terlambat lagi, itu je. Ya betul orang, ada jus ni. Okey, seterusnya kita kenalkan sikit apa itu Photoshop kan. Semua tahu kan Photoshop ni orang nak buat poster boleh, orang nak buat edit gambar kan. Macam-macam, nak buat typografi dan sebagainya lah. Okey, saya nak ceritakan sikit apa pengenalan untuk Photoshop ni untuk kita wakil di Jordan secara khususnya. Yang mana di Jordan ni memang kita takkan lari dengan persatuan lah. Tolong tutup mic ya. Okey, terima kasih. Kita di Jordan ni kita takkan lari daripada persatuan. Maksudnya dari segi posting-posting ataupun isu semasa ataupun maklumat-maklumat daripada persatuan. Dan medium yang kita gunakan adalah Facebook kan, Facebook. Dan adalah info-infografi kan dan poster sebagainya. Dan itulah antara wakilnya yang mana kita ni pada zaman dahulu memang terlalu banyak lah
orang-orang yang boleh main Photoshop ni ataupun boleh buat Photoshop. Dan sekarang sudah berkurang lah. Sudah berkurang. Jadi untuk kita kembalikan balik benda-benda tu, maksudnya kita nak kembalikan balik legasi-legasi yang dahulu, itulah kita buat bengkel dan sebagainya lah untuk kita asah lagi adik-adik kita yang secara khususnya untuk belajar dan mendalami apa itu Photoshop kan. Kita tak nak ajar secara, memang kita akan ajar secara teori tapi kita akan ajar secara waqi'i apa yang kalian perlu untuk kalian buat poster di Jordan kan. Dan InsyaAllah saya akan sentuh apa yang kalian perlu dan bukan apa yang kalian nak tahu. Tapi apa yang kalian perlu saja insyaAllah. Kan? Tapi kalau ada soalan, insyaAllah kita akan jawab lah. Kan? Okey, untuk jenis-jenis poster. Okey, di Jordan, kalau biasa kita tengok, kat sini ada DP kan. DP tu apa? DP tu macam DP yang ada gambar orang kan. Yang ada gambar orang. CP yang belakang dia tu. Kan? Poster dan poster tu poster lah. Poster macam poster biasa yang macam MTS kan, SMB yang kalian tengok dan sebagainya. Okey. Okey, tanpa membuang masa kita teruslah kepada apa yang kalian perlu buat bila mana kalian nak buat satu poster. Okey, saya ada beberapa tips lah ataupun yang mana ini pun diwariskan ataupun diberitahu pada kami lah masa kami mula-mula belajar kan. Persediaan kita bila kita nak buat poster. Yang pertama, nak kata kita punya waktu untuk kita buat poster tu bila masa yang kita rasa kita sesuai ataupun idea datang. Ada orang dia boleh buat poster waktu malam, ada orang dia boleh buat poster waktu pagi, ada orang dia boleh buat poster waktu petang. Terpulang, lain orang lain cara dia, lain orang lain masa dia. Itu terpulang pada masing-masing lah. Yang kedua, tempat kan. Tempat ni mainkan peranan yang penting lah. Tempat yang selesa khususnya kan. Kalau boleh ada kursi, ada meja kan. Dan tempat tu biar selesa lah dan tenang kan. Bila masa kita nak buat poster ni, orang yang buat poster ni dia takkan lari kalau dia betul-betul bila dia buat poster dia akan at least 2 jam atau 3 jam depan laptop. Itu at least lah. Kalau lagi RAM mungkin dia 5 jam kan. Ada juga lah macam tu. Tapi macam mana kalau kita tak ada kursi kan, orang sakit belakang kan, macam tu. Dan seterusnya, itu sebelum kan, masa tempat kan, ada juga lain. Tapi tak apa, itu lah yang paling penting, masa kita bila kita nak buat dan tempat, kat mana. Tempat yang maksudnya tempat tu biar sesuai dan menenangkan fikiran kita kan. Bila kita buat kerja dalam suasana yang tenang, barulah kita lagi banyak idea, insyaAllah. Allah nak siapa pula tu. Okay. Seterusnya, okay, tadi sebelum. Dan ni semasa pula lah. Okay. Bila mana kita nak buat poster, ada beberapa perkara ataupun beberapa aspek yang kita perlu titik beratkan. Okay, yang pertama, idea. Okay. Untuk idea, kita ada beberapa laman web lah yang macam ada cadangan ataupun yang mana kita boleh cuba untuk cari idea lah. Yang pertama, Pinterest. Okay, boleh salin lah ni. Pinterest.com. Okay, yang kedua, Google sendiri lah, Google kan. Itu ada tempat-tempat yang kita boleh dapatkan sumber idea kita. Setakat itulah. Okay. Yang kedua, apa tema kita? Okay, bila kita nak buat satu poster, kita kena ada tema kita. Contoh, saya bagi contoh. Okay, nampak ke? Seorang tolong jawab. Nampak ke? Nampak. Okay, saya nak seorang. Apa tema untuk poster ni? Siapa boleh jawab? Ada ke? Tak ada?
Okay, tak apa. Saya jawablah. Okay, tema untuk poster ni, okay. Kalau kita tengok tajuk Salam Maulidur Rasul. Okay, tema dia, dia kalau orang kata tema tu macam mana? Tema tu apa yang kena ada lah dalam tu. Contoh, dia lebih kepada keagamaan tema dia. Okay, keagamaan. Okay. Kalau orang buat poster, contoh poster berkempen, contoh pilihan raya. Kita nak dekat pilihan raya ni kan. Okay, contoh. Poster tema okay, contoh je ni. Okay, macam-macam tema kita boleh ambil. Ini daripada Pinterest tadi. Kan? Ni antara sumber dia. Okay. Ni untuk kita dapatkan sumber lah. Untuk tema kita boleh tiru lah. Tiru tema dia. Tema contoh macam ni. Barack Obama ke. Dan sebagainya lah. Okay, itu untuk tema. Dan seterusnya, warna. Okay, untuk warna. Sekejap. Kita boleh cari di color hunt. COLORHUNT, color hunt. Okay, kat sini kita boleh tengok untuk dalam satu poster tu apa warna kita nak pakai, kan? Background dia macam mana, tulisan dia apa kan. Supaya kalau kita ada guideline ni, insya-Allah kita punya warna dalam satu poster tu insya-Allah lagi menarik lah. Kan? Dia tak ada pelik sangat, dia tak just nice je. Kan? Dia tak ada teruk sangat. Macam tu. Okay, seterusnya, okay itu je. Apa yang perlu ada iaitu semasa kita nak buat poster adalah idea. Kan? Idea tu sumber lah, sumber kita. Mana kita nak dapat kan sumber. Kita boleh dapat sumber daripada tadi Pinterest ataupun Google sendiri. Kita Google je. Contoh kita nak buat poster Selamat Hari Raya kan. Selamat Hari Raya. Okay, kita Google je lah. Kita Google, tengok apa yang keluar. Kan? Dari situ kita boleh dapat idea kita. Dan seterusnya tema. Tema pun sama juga. Kan? Dan seterusnya warna lah yang penting. Warna. Warna kita boleh dapat di colorhunt.com. Kalau ada laman web lain pun tak ada masalah lah. Ini antara cadangan je lah. Okey. Kita teruslah untuk ni. Kita terus. Boleh padam jangan conteng. Nanti orang lain tak nampak. Okey. Okey, ni poster tadi. Okey, Salam Maulidur Rasul. Okey, kita bukan nak tunjuk poster ni. Okey, kita nak ajar macam mana kita nak buka dululah. Okey. Sekejap padamlah. Okey, mana yang ada Photoshop tu boleh buka juga Boleh tengok-tengok. Yang tak ada tu boleh dengar dulu lah, tak apa. Saya ada Pinterest. Okey. Okey, ni bila kita dah buka selalu macam ni lah. Okey. Apa kita perlu buat? Okey, yang pertama create new lah. Create new. Okey, sini. Okey, ikutlah kita nak namakan apa. Okey, bengkel. Okey, untuk size, biasanya saya akan menggunakan pixel. Kan? Pixel. Sebab dia yang lagi besar lah. Seterusnya kita akan, kebiasaannya saya akan gunakan, bila pixel ni akan main dengan 4 nombor lah. Iaitu ribu-ribu lah. Okey, ni okey lah. Bila contoh bila kita nak poster tu 4 segi tepat. 4 segi tepat. Betul tak? 4 tepat lah, 4 segi tepat. 4 segi tepat. Dia akan, kita kena buat macam ni. Tinggi sama, tinggi dengan lebar dia sama. Okey. Kalau kita nak buat 4 segi sama, maksudnya poster tu poster macam A4 bentuk dia. Kan? Sama ada menegak ataupun melintang. Ikutlah kat sini. Maknanya dekat sini tinggi dia lagi tinggi lah. Dalam 3000 ataupun 3.5. Tu. Okey.
Okay, tak apa. Okay, sekarang ni saya nak buat poster yang 4 segi tepat lah. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, ni apa, ni permulaan lah. Bila kita buka, dia akan jadi macam ni. Okay, apa kegunaan tools tepi ni? Okay, kita akan terus kepada tools ataupun bahasa Melayu dia apa? Alat-alat lah, alat-alat yang kita gunakan. Okay, saya tak akan sentuh semua. Saya akan sentuh mana yang perlu ataupun mana yang kebiasaannya lah yang saya akan pakai. Di mana bila maknanya saya akan cerita apa yang saya tahu je lah kan. Okay, untuk yang pertama ni adalah tools, move tools dia tulis kan, move tools. Okay, kalau boleh nampak sini dia ada shortcut dia terus, V. Untuk ni, dia akan select lah. Kita boleh buat kat sini, sama ada dia nak auto select ataupun tak. Kan? Bila kita tick di sini, maknanya setiap background, kita akan auto select. Okay, nanti saya akan ceritakan balik lah. Okay, seterusnya, ni, petak ni. Okay, petak ni dia bila kita right click, dia akan keluar banyak Dia ada bulat dan sebagainya. Okay, ni untuk kita nak select jugalah, select. Okay, boleh tengok shortcut dia apa. Okay, ni lasso. Ni macam kalau kita boleh tengok tu video dia. Dia untuk kita select juga, tapi dia lebih kepada free lah, free maksudnya dia tak ada bentuk, dia tak ada shape. Kita boleh ikut je bentuk apa kita nak. Dan seterusnya crop. Crop pun kita guna juga macam ni lah. Macam kita dah buat satu poster tapi kita nak crop dia. Macam tu. Seterusnya eyedropper. Eyedropper ni dia contoh kita ada color biru di sini. Okay, bila kita klik dekat sini dia akan ikut warna dia. Okay, contoh saya buat Okay, sekarang ni yang ni warna putih kan? Okay, bila saya klik kat sini, okay, dia akan jadi warna merah. Okay, kita maksudnya kita nak ambil warna. Kita nak ambil warna dia. Okay, seterusnya brush. Kan? Brush ni macam biasa kita nak guna untuk brush lah. Maksudnya kita nak berus. Kita boleh setting size ni. Okay, untuk setting size, okay, ni saya cakap terus ya. Untuk setting size, kita boleh setting di sini ataupun kita boleh, orang kata, shortcut dia di keyboard kita saja, iaitu kalau semua boleh tengok keyboard masing-masing dia bawah backspace belah kiri. Bawah backspace tu kan ada satu kan, dia belah kiri. Kiri tu dia untuk besar. Allah, simbol ni. Dia boleh besar. Yang sebelah dia tu, yang belah kiri dia tu untuk kecil. Tu lah. Sama juga dengan pemadam. Seterusnya ni kita tak pakai. Okay, ni pemadam. Sama juga. Macam tu. Kita tak perlu nak tekan kat sini dah. Kan? Buat macam ni. Okay, sebab pemadam ni warna ni, sebab dia warna ni. Okay, seterusnya untuk pemadam. Okay, ni pen tool. Pen tool ni kalau kita nak buat shape lah. Nak buat shape. Macam-macam shape kita boleh buat. Kalau kita nak trace, apa orang kata trace. Trace tu macam kita ikut satu bentuk. Contoh kita ada kartun helang kat sini kan. Kita ikut bentuk dia, kepala dia macam mana. Kan. Apa lah. Okay, tu boleh explore sendiri lah. Setakat ni untuk pen tool ni kita tak pakai sangat kalau untuk kita nak buat poster. Seterusnya type. T ni untuk type lah. Dan shortcut dia pun T. Okay, ni untuk apa? Ni untuk kita tulis lah. Tulis apa-apa. Okay. Seterusnya bentuk apa? Okay, ni. Kita tak pakai ni, kita pakai ni. Okay, simbol. Okay, sebelum tu saya bagi maklumat sikit lah.
lain lain tahun, maksudnya sekarang ni saya pakai Photoshop 2020. Mungkin kedudukan dia lain, kan? Tapi korang boleh cari lah kat tepi ni. Dia lebih kurang je. Kalau tak ada ni, mungkin dia selit-selit kat belakang ni kan. Kena right click. Macam tu. Okay, untuk tadi shape ni, kita ada banyak shape lah. Ada petak, ada tak petak sangat. Ada bulat, ada polygon, line dan custom shape lah. Petak ni banyaknya kita buat macam kita nak buat frame kan. Kita buat frame bawah ni ke. Kan. Okay. Ni untuk shape lah. Tak apa, shape tak apa. Seterusnya tangan. Gambar tangan ni kita nak contoh kita macam ni kan. Okay, kita nak kanan kiri. Kalau kita zoom dia lah. Okay. Okay, setakat ni itu saja yang untuk tools. Kita tak pergi banyak lah. Kita just terang apa yang memang kita gunalah untuk beginner ni. Okay, tadi saya nampak satu logo. Sekejap, Ada satu tu digambar cat tumpah. Okay ni. Okay, cat tumpah ni. Okay, macam tu. Bila dia akan ikut, bila kita klik kat tempat tu, dia akan ikut warna yang ada kat sini, yang di atas. Okay, bila saya terbalikkan macam ni, okay, dia akan ikut balik warna tu. Macam tu lah. Ni saya tak tahu kenapa saya namakan cat tumpah, sebab bentuk cat. Okay. Okay, setakat ni untuk tools itu sahaja. Okay, seterusnya kat sini. Kat sini kita ada macam-macam benda. Ni di bahagian layer. Kalau siapa yang ada buka Photoshop tu boleh tengok di bahagian layer. Kita ada, saya nak fokus kat sini adalah ni lah, hue saturation ni lah. Hue saturation sebab apa? Sebab dengan hue saturation ni kita boleh tukar satu warna tu jadi warna yang lain. Contoh warna tie leher. Ya. Tak apa. Okay, sebab apa? Sebab kita takkanlah setiap warna tu ataupun setiap kali kita nak ubah warna tema, kita nak tangkap gambar lagi kan. So kita akan tukar warna tile. So kita select sini kan. Select sini. Okay, dia kena select dekat orang. Oh, tak boleh select tile. Oh, betul lah. Okay. Okay, macam ni nak buat. Okay, contoh. Okay, tak apa, saya cerita. Okay, ni tadi ada satu lagi tools iaitu Quick Selection Tool. Okay, Quick Selection Tool ni macam ni, kita akan ikut, contoh kita nak gambar tie saja. Kita nak ubah warna tie. Okay, warna tie leher. So kita akan pergi ke sini. Kita akan ambil Quick Selection Tools. Okay, kita akan tarik ikut. Okay. Kecilkanlah sikit kan, kalau besar kecilkan sikit. Dia punya size. Kan, pakai shortcut tadi. Kecilkan. Kalau tak boleh shortcut, tengok kat atas ni ada. Saya kan. Okay. Lepas tu kita akan pergi ke ni. Hue saturation ni.
Okay, tengok kat sini. So warna dia akan ubah. Dia main kat sini je. Ikutlah warna macam mana. Okay, warna tu merah. Merah macam merah. Buka lagi ke. Tu. Okay. Tu antara function lah yang akan kita gunakan kebiasaannya untuk kita di Jordan ni. Maksudnya antara main untuk hue saturation ni bagi saya lah, apa yang saya akan guna adalah untuk ubah warna sesuatu benda lah. Macam contoh warna tudung, warna tie kan. Takkan kita nak setiap kali kita nak tukar tema, warna tema, kita akan tangkap gambar baru kan. Okay. So dan itu bergantung juga pada gambar ataupun masa kita tangkap gambar tu. Seeloknya untuk kita tangkap gambar warna yang cerah. Kalau kita tangkap gambar warna hitam, tie kita warna hitam, kita takkan boleh lah untuk tukar. Contoh warna blazer ni. Warna blazer. So kita tak boleh tukar warna blazer sebab dia warna hitam. So macam mana masa mula-mula tangkap gambar tu, memang kita akan tangkap gambar dengan tie yang warna cerah kan. Walaupun kita tak ada tie warna tu, tapi kita at least kita cari warna cerah. Mana bila warna cerah, contoh warna kuning, warna biru, biru yang tak gelap sangat. So senang untuk kita tukar. Okay, tu untuk ni. Okay, kalau untuk ni tambahan lah tadi. Ini antara CP lah. Cover foto. Dan kalau korang tengok dalam satuan, contoh permai ke, kan, ada cover foto kan. Okay. Seterusnya, setakat ni, tak ada apa sangat saya nak cerita. Cuma, kita mungkin boleh masuk kot untuk kita tiru satu poster. Di mana bila kita tiru satu poster tu, insyaAllah setiap benda tu akan disentuh lah. InsyaAllah lah. Dan mana lepas ni, kalau ada soalan, boleh tanyalah. Setakat ni ada siapa-siapa yang nak bertanya ke? Sebelum kita buat satu poster, iaitu poster yang tadi, poster pasal Salam Maulid Rasul. Ini tadi. Sebelum kita tiru poster ni, ada nak tanya pasal tadi? Tools ke? Atas ni ke? Okay, tak apalah saya cerita. Okay, untuk atas ni align dia lah, align dia. Dia selalunya bila tak siap lagi tu memang kita akan pakai lah kan. Okay, tak apa, nanti kita akan sentuh lah untuk benda ni. Okay. Jadi, tak apa, kita terus untuk kita buat tiru poster. Okay. Okay, sebelum tu, apa komponen-komponen yang penting dalam satu poster? Boleh tak nak ada interaksi sikit? Okay, siapa yang boleh jawab? Apa komponen yang penting lah dalam satu poster tu? Kita tengok satu poster ni ada apa? Siapa tahu? Zamil ke? Logo. Okay, logo. Baik, betul. Okay, tu kalau Background. persatuan lah. Okay, background. Siapa yang jawab ni? Saya. Siapa nama? Afiq Kenalkan diri Husaini. sikit. Oh, Afiq Husaini. Okay. Ahlan. Selamat datang ke Jordan. Terima kasih, Hafiz. Okay, betul lah. Okay, dalam satu poster kita akan ada background. Okay, background. Okay, kita boleh nampak background kat sini ada corak-corak sikit kan. Ada masjid sikit. Okay. Ini antara orang kata pemilihan tema lah ataupun idea kan. Okay, Salam Maulid Rasul. Okay, bila kita nak buat satu poster Salam Maulid Rasul contohnya, apa yang bermain di dalam fikiran kita? Apa background yang kita nak letak? Apa corak yang kita nak letak kan? Okay. Okay, kat sini dia ada Masjid Nabi. Okay. Agak-agak berkait tak Maulid Rasul ni dengan Masjid Nabi? At least dia ada kaitan lah kan. Nama Masjid Nabi kan. Okay. Kita ada Masjid Nabi kat sini. Lepas tu kita ada corak. Corak ni dia tak adalah macam corak Islami tapi dia lebih kepada corak kelembutan di situ. So okey lah kan. At least ada lah. Tak kisah corak apa-apa, janji dia lebih kepada
Tak kisah sama ada corak tu Islamik ataupun corak yang bentuk macam bunga ke dan sebagainya lah. Okay. Okay, kat sini kita ada salam, Maulid Rasul. Okay, tarik. Kan. Ayat Quran sikit. Ada selawat sikit kan. Ada selawat. Lepas tu logo. Okay, kalau kat persatuan ni, kita akan khususnya kita akan ada logo. Logo dan ni lah. Social media lah. Kan. Itu pula lah. Kalau lain lah. Kalau program, dia akan ada logo program lah kat situ. Okay. So, kat sini kita akan cubalah untuk buat per step by step lah. Okay. Okay, tambahan juga. Okay, bila kita nak buat satu ni, poster, kita kat sini kita akan ada layer tau. Okay, layer. Layer ni apa? Layer ni maknanya setiap benda tu dia ada benda dia. Ni, okay, bila kita tekan ni, okay. Okay, ni bendanya. Bila kita tekan ni, salam. Okay, ni bendanya. Bila kita tekan 12 Rabiul Awal, okay, ni bendanya. Okay, faham Bila kita tekan background, okay, belakang ni lah bendanya. Okay, kita boleh goyang-goyang kan. Okay, salah. Ni background lain. Okay, ni. Ni masjid. Okay. Okay, auto select. Ni saya cakap dia auto select. Okay, bila kita auto select, kita tekan je kat sini. Tekan. Contoh kat sini. Ni kita tekan flare. Kalau perasan belakang ni ada flare. Ni flare. So, bila kita tekan ni, tekan logo. So, kita pergi ke logo lah. Okay, sebab biasanya peribadinya saya memang tak suka lah kalau ada auto select ni. Sebab apa? So, bila auto select, bila kita tertekan kat satu benda, dia akan macam tu, tergoyang, tergerak. So, saya akan tutupkan. Okay, dan show transform control ni, saya akan buka lah. Sebab nak bagi nampak lah benda tu ada. Kan? Bila benda tu ada, baru kita tahu benda tu kat mana. Okay. Okay, contoh. Okay, poster Salam Maulidur Rasul. Okay, kita nak buat lah. Kita buat satu Kita pergi new. Contoh. Okay, kita tengok size. Okay, so warna petak segi sama kan. Okay, so kita buat 2000. Okay, yang lain tu biar je. Biar macam, saya rasa yang lain tak payah usik pun. Kan? So, okay je. Okay. Ini memang khas untuk beginner lah. Okay. So, yang pertama, apa yang kita ada? Background. Okay, background lah. Background kita ambil open. Okay, untuk kita nak ambil barang ataupun kita nak isi kita punya kekosongan di sini. Bila kita nak masukkan sesuatu benda, kita akan pergi ke sini, klik, open. Okay, open. New tadi, new yang kita nak buat baru, kita akan new. Kan? Kalau macam yang mula-mula tadi kita buka, dia akan pergi create new. Okay. So, kita open. Okay, poster tiru. Okay. Okay, sini saya dah siapkan lah apa benda yang ada dalam poster saya tadi. Poster Salam Maulidur Rasul. Okay, yang pertama, Masjid Nabi. Okay. Okay, macam ni. Okay, gambar kita ambil je mana-mana. Janji kita save. Save letak lah dekat mana-mana folder yang kita rasa sesuai. Kan? Kita ambil pada Google ke. Kan? Biasanya Google lah banyak gambar-gambar ni. Contoh gambar Masjidil Haram. Kita save je kat Google. Masjidil Haram. Kita tengok mana yang kita rasa sesuai. Kena dengan konsep tema poster kita. Okay, kita ambil. Okay. Kita tak boleh nak tarik terus tau. Okay, untuk ni, kita tak boleh tarik terus sebab dekat sini dikunci. So, kita kena buka. Okay, kita buka, baru kita boleh, kita boleh tarik lah. Kita tarik dekat tempat kita nak bawa poster tu. Kita nak buat poster tu. Okay, so. Ni kita just tiru lah. Kita tiru lah. Okay, mula-mula memang kita rasa macam tak tahu lagi nak letak mana kan. Masa nak buat mula-mula pun memang sejujurnya memang tak tahu lagi kat mana kedudukan masjid kita nak letak kan. Nak buat stay macam ni je ke, nak ambil bayang dia ke, nak ambil ni. Tapi okay, kita buat. Sebab kita ni kita tiru je. So kita dah tahu kedudukan dia kat mana. Okay. Dan pastikan bila kita besar kecil,
kita tekan shift lah. Kalau yang bukan Photoshop 2020, dia kena tekan shift. Okay. Ataupun dia boleh edit lah benda tu, ataupun dia boleh adjust. Tapi yang 2020 memang 2020 yang boleh adjust. Untuk yang selain 2020, dia kena tekan shift untuk dia bagi sama. Nak sama tu maksudnya macam mana? Kalau dia tak tekan shift, dia akan jadi macam ni. Macam tu. Okay. Kalau dia tekan shift, dia akan stay je. Ikut lah dia ke bawah, ke atas, kiri, kanan, dia akan stay bentuk dia. So kita buat ikut kesesuaian. Boleh lah tu. Seterusnya kita ada kita ada bunga-bunga. Sebenarnya bunga-bunga ni dia kalau kita rasa kosong pun kita tambah. Bila kita rasa okey je, rasa tak perlu, bunga ataupun corak-corak lah, corak-corak. Kan? Kalau rasa tak perlu, tak payah tambah. Kan? Ada orang dia kena tambah nak bagi, tak nak ada kekosongan. So saya tambah bunga lah. Tambah bunga. Ni yang dah ada ni boleh padam lah. Tambah bunga. Kita bawa. Kita letak. Situ lah. Okey. Sambil-sambil tu saya akan ceritalah apa function mata ni. Untuk mata ni, bila kita tutup dia ataupun kita klik, dia akan hilang lah. Tu mata. Bila mana kita tutup dia, kita akan mana dia tak akan ada kat situ. Dia ada tapi dia tak nampak di situ. Macam tu. Buka ni. Kita tengok balik poster ni. Kenapa background dia macam kabur ataupun kita tak nampak sangat, orang kata sayup-sayup. Sebab kita kurangkan dia punya opacity dia. Opacity ni apa? Opacity ni kat sini. Opacity tu benda yang kita tutup background atas tadi. Opacity tu adalah ini. So bila kita kurangkan, dia akan semakin malap lah. Malap. Kalau kosong memang tak ada lah, tak nampak. Tu opacity. Sama juga macam fill. Fill pun sama. Pulang orang nak kurangkan mana. Saya selalu kurangkan yang opacity. Ni basic lah, benda basic. Contoh yang tu. Ni pun sama juga. Ni pun untuk ni dia tak kurang. Dia tak kurang tau. Tapi apa yang kita perlu buat untuk kita blendkan dia, boleh nampak kat sini normal kan. Normal. Kita pilih mana kita rasa yang boleh blend dengan background kita. Situ. Tak blend ni. Ni blend. Ni kat bawah. Yang macam ni, yang lebih untuk masjid ni, kita boleh padam lah. Itu kita guna eraser. Eraser apa? Eraser E tadi lah. Besar. Eraser tak apa, besar tak apa. Untuk kita, kalau kita nak padam, kebiasaannya kita jangan guna hardness tau. Kalau dari saya sendiri, saya akan kosongkan. Bila kosong dia nampak lagi clean lah. Lagi clean. Nampak dia macam tak ada kesan pun. Dia macam lagi, nak kata putih tu dengan langit tu macam tu. Dia macam, memang tak ada langit pun, nampak macam smooth lah, smooth. Macam tu. Dekat ni faham nampak?
Okay, seterusnya apa? Okay, salam Maulidur Rasul. Okay. Salam. Okay, macam tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, kita ada idea kita. Kita nak buat, okay, untuk font, bila mana kita buat font ataupun kita buat satu ayat, apa yang kita perlu buat adalah, ataupun apa yang kita perlu ada dalam satu poster, font yang pelbagai lah. At least 3 jenis font yang paling banyak. Dia tak boleh banyak sangat. Kalau banyak sangat, nanti dia akan serabut. Ataupun dia akan jadi pening lah, pening. So, untuk dalam satu poster ni, saya hanya gunakan 2 jenis font. Iaitu ini, yang berangkai ni. Lepas tu, ni yang lain ni. Yang lain ni semua sama je. Cuma dia jenis dia lain. Okay, cuma Allahumma salli ala Muhammad ni adalah ni lah. Ambil Google je, ambil Google. Macam tu. Okay, kita nak buat. Okay, apa nama dia? Nama dia Stone. Okay. Okay, kalau kita dah ada idea kita nak letak font apa. Okay. Okay, untuk font. Ni boleh take note Untuk font, kita boleh ambil font yang menarik ataupun kita boleh cari font yang menarik di dafont.com. dafont.com. Itu kalau kita tak ada font yang banyak dalam kita punya laptop kan. Selalunya dia sama je. Untuk Photoshop ni, jenis font dia akan ikut apa yang ada dalam Word. So, nanti kita akan tunjuk cara untuk install lah. Install. Ya. Kita tunjuk terus. Ni yang mana saya share apa? Laman web ni boleh lah. Korang tengok terus. Okay, contoh kita nak font ni. Okay, dafont.com. Kita nak font ni. Biar apa-apa pun. Kita download. So, dia akan download. Okay, dia sebenarnya dah keluar. Kat download ni dah keluar. Okay, Almond Nugget ni lah. Apa nama nugget. Okay. Kita right click. Kita extract to. Kita ambil yang paling bawah sekali lah, senang cerita. Ambil yang paling bawah. So dia akan jadi folder, satu folder. Sama. Okay. So apa yang saya selalu buat, saya akan cut dia punya folder ni. Saya akan letak dekat satu folder yang memang saya letak khas untuk font. Macam tu. Itulah. Okay, bila dah buka, bila dah save dekat satu tempat, okay, saya akan klik. Okay, dia ada banyak macam ni kan. Okay, tekan je install. So dia dah install lah. Okay, kalau dia ada jenis banyak, buat macam ni Okay, select semua. Install. For all users. So Almond Nugget ni dah masuk dalam saya punya Photoshop. Kita try tengok, ada tak? Allah. Salah. Okay, sini. Almond. Okay, dah ada Almond Nugget. Okay. Okay, tu untuk salam. Tu untuk salam lah, tu untuk font. Dia sama juga macam kita buat untuk gambar, tulisan sama jugalah. Mana kita kena tekan shift. Okay, untuk kita kekalkan dia punya bentuk. Kalau kita tak tekan, dia akan jadi pelik lah. Itu untuk yang selain 2020 lah. Kalau 2020 dia tak perlu tekan lah. Dia boleh just macam tu je. Okay. Seterusnya, okay, apa lagi kat sini? Okay, Maulidur Rasul. Okay, dia punya orang kata
Align dia, okay, ni function align. Align ni sama kan? Betul tak? Sama. Align ni sama. So, apa yang kita perlu buat? Okay, dia sebenarnya dalam satu benda lah, dalam satu benda. So, kita enter. Okay, kita tulis Rasul. Okay, kita select all. Select all ni macam mana? Select all ni kita tekan control, kita tekan A. Dia akan select all dan kita boleh pilih lah. Kita nak macam ni ke, tengah macam tadi ke, dan macam ni. Okay, kita ambil macam ni. Bila betul, kita klik. Klik lah. Tu. Okay, so kita buat. Okay, pastikan lepas kita besarkan ke, kecilkan ke, kita tekan enter ataupun kita tekan sini. Kalau kita tekan, nanti dia akan salah. Jadi kena tekan lah. Okay, tekan senang. Okay, untuk warna dia. Okay, ni bukannya warna tau. Ini adalah langit. Kalau boleh tengok sini. Okay, untuk perkataan Maulidul Rasul. Saya masukkan gambar dalam belakang dia. Ataupun di dalam dia lah. Saya masukkan gambar. Kalau boleh tengok kat sini. Okay. Di sebenarnya gambar yang sama. Gambar yang sama. Gambar yang background Masjid Nabawi ni. Okay. Macam mana saya nak buat tu? Saya ambil balik gambar tadi. Gambar Masjid Nabi ni. Okay, sebab kita dah edit kat sini kan. So kita pun, kita nak, rupanya benda tu kita boleh buat sebagai orang kata corak jugalah untuk kita punya perkataan. So kita terpaksa buka balik. Open balik. Ambil balik gambar tadi. Okay. Masukkan balik. Tak boleh letak je kat situ. Okay. Kalau kita nak letak dia macam tadi, macam ni. Okay, kita nak buat kedudukan dia macam tu. Kat mana kita nak letak gambar tadi? Okay, gambar tadi kita kena letak betul-betul atas perkataan Maulidul Rasul ni. Ni, gambar tadi layer 3. Kita letak betul-betul atas ni. Okay. Besarkan. Okay. Apa yang perlu buat adalah secara manualnya. Ni manual lah orang kata. Right click kat sini, gambar ni. Nampak perkataan create clipping mask. So dia akan jadi macam tu. Ataupun secara shortcutnya, kalau boleh tengok ada dekat keyboard ada perkataan ALT tau, dekat sebelah space. Tekan ALT, boleh tekan kat antara dua ni. Nampak dia akan nampak ada gambar anak panah masuk dalam. So dia akan masuk dalam. Macam tu. So kita adjust lah. Adjust, besarkan ke. Bagi dia jelas lah. Okay, dalam satu poster, apa yang paling penting adalah maklumat yang kita nak sampaikan. Maklumat yang kita nak sampaikan tu jelas. Tak kisahlah lawa macam mana pun, kalau maklumat tu tak ada, tak guna juga. So sia-sia lah kerja kita kan. So at least biar sampai maklumat tu. Okay, ni kita edit setting sikit. Okay. Salam ni kita ke atas. Okay, so dia akan ke atas lah. Kalau salam ni kita letak bawah, so dia akan nampak tak S dia kat belakang. So, yang mana atas sekali, okay, formula yang mana atas sekali, itulah yang paling kita akan nampak. Okay. Seterusnya, okay. Okay, ni nampak Maulidul Rasul ni perkataan ni nampak lagi orang kata jelas kan. Tapi kenapa ni tak nampak jelas? Okay, apa yang kita boleh buat? Kita akan letakkan drop shadow. Drop shadow ni apa? Bayang-bayang lah. Bayang-bayang. Okay, macam mana kita nak buat tu? Kita double click je dekat perkataan yang kita nak drop shadow kan. Ataupun tulisan yang kita nak drop shadow kan. Double click. Okay, so dia akan keluar ni. Bila dia keluar ni, kita pilih di bahagian drop shadow. Okay, dia ada banyak. Dia ada stroke. Okay, dia ada outer glow. Sebagainya lah. Okay. Ikut poster lah. Ada poster yang memerlukan sebahagian benda ni. Ada yang memerlukan stroke dan sebagainya. Stroke ni apa? Stroke ni line luar. Kan? Line luar. Kita boleh adjust lah. Kita adjust. Tu. Kita adjust dia. Size besar. Besar size dia.
Tapi kat sini kita nak guna drop shadow saja. Okay, kita bila kita guna drop shadow, okay, kita boleh adjust lah. Okay, besar mana ataupun kepekatan mana gelap bayang-bayang dia tu. Okay. Dia tak semestinya warna hitam, dia boleh tukar warna. Okay, kita klik tadi kat sini, kita klik sini. Okay, dia akan keluar. Kita nak warna apa kan? Drop shadow warna merah ke? Kan? Drop shadow warna putih ke? Dan sebagainya lah. Okay, size, okay, kita ambil size apa. Distance ni apa? Distance ni jarak. Okay, jarak dia. Okay, lagi jauh. Spread ataupun macam mana sebut dia? Spread. So dia macam tu. Dia punya pembiasan dia. Okay, angle dia setakat ni 90 darjah. 90 darjah ni maksudnya dia bila dia macam ni, benda tu dia, matahari tu dia betul-betul ke atas. Faham tak? Bila 90 darjah, dia kan ke atas. Okay, maknanya matahari, kita anggap matahari tu ada ke atas ni lah. So bila matahari ke atas, bayang-bayang kat bawah. Okay, bila kita buat macam ni, 71 ataupun 68. Okay, dia sengit macam ni kan. Kita anggap matahari ada kat sini. So dia akan sengit ke sini. Okay, jelas eh? Okay, so kat sini kita nak 90 darjah je. So bila kita semua dah setting okey, baik semua, kita cheat sikit saya. Belakang sikit. Okey lah tu. Okey, dah siap? Okey, tekan okey. Salam Waldo Rasul. Okey. Lepas tu kita letak balik. Apa? Ni okey, 12 Rabiul Awal pula. 12 Rabiul Awal. Okey. Okey, shortcut untuk teks adalah T. Okey, tekan je T. 12 Rabiul Awal. Okey, macam tadi kita select all. Kecilkan sikit. Okey, ni size. Kita kecilkan sikit. Kita tukar. Okey, kita ambil nama. Okey, ni Montserrat. Okey, dia ada banyak jenis. Dia ada tu bergantung kepada font masing-masing lah. Setengah font dia ada font family. Maksudnya di dalam satu font tu dia ada macam-macam jenis. Macam ni dia kata ni font family untuk Montserrat. Dia ada black, italic dan sebagainya lah. Okay. Kecilkan. Okay. Macam tu. Okay, macam mana kita nak, okay, dia nampak ke bawah sangat kan? Betul tak? Dia nampak ke bawah sangat. So kita akan naikkan sikit lah. Bila kita nak naikkan sikit, kita terpaksa naikkan semua ni. Salam, Maulid Rasul dan 12 Rabiul Awal lah. So kita klik. Jadi kita nak klik, kita tak boleh klik tanpa tekan apa-apa. So kita klik 12 Rabiul Awal ni. Kita shift salam, kita shift Maulid Rasul. So dia akan okay, sebab apa dia besar? Sebab dia dah termasuk sekali dengan background tadi. Faham Okay, baik. Macam tu. Okay, bila kita dah klik semua, dah naik semua, okay, tekan balik kat mana. Okay, dah. Okay, seterusnya. Apa lagi? Okay, macam mana kita nak buat petak ni? Okay, sebenarnya dia ada petak kat sini. Tapi kita buat shape tu secara sendirilah. Kita buat manual shape lah. Kita tak ambil mana-mana Google ke dan sebagainya lah. So senang je. Macam mana kita nak buat? Kita pergi shape kita tadi. Okay, bentuk-bentuk shape kan. Kita ada banyak bentuk kan. Okay. Kita pergi je rectangle. Senang. Okay, bila kita pergi rectangle. Kita buat lah bentuk kita. Okay, petak. Okay, petak. Okay. Okay. Macam mana kita nak bagi dia transparent ataupun apa orang kata, nampak lah. Dia macam cermin kan. Macam cermin, boleh nampak belakang. Okay, itu guna ni tadi. Blend, apa nama dia? Dekat sini lah function dia, benda ni. Untuk kita blend kan. Okay, kita pilih. Kita tengok satu-satu mana yang dia boleh blend. Okay, kalau macam ni dia macam tak nampak langsung kan. Okay, kita cari lain. Tak boleh. Okay, ni macam nice. Check. Okay.
Ni okey, macam nice sikit kan. So, besarkan sikit. Nampak dia macam ada. Okey. Okey, apa yang saya buat, saya akan padam tepi ni. Tapi kita tak boleh padam mana-mana shape terus. Terutamanya shape yang kita buat sendirilah, macam shape ni, shape petak, shape bintang dan sebagainya. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu istilah dia tak tahu, tak ingat. Tapi kita double click kat sini. Okay, bukan double click. Kita right click. Okay, kita akan rasterize. Yes, rasterize. Rasterize ni macam mana? Kalau kita nak padam ataupun kita nak bahagikan dan sebagainya lah. Kita nak pecahkan dia ke. Okay, kita rasterize dulu. Okay, bila kita rasterize, okay, yeah. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk kalau kita tak rasterize apa jadi? Dia akan jadi macam ni. Kita tak boleh padam. Okay, saya dah pergi ke padam tapi dia tak boleh padam. Dia akan ada gambar tu. Tak boleh. Kalau kita tekan, this shape layer must be rasterized before. Okay, sebab apa? Sebab itulah. Okay, bila kita tekan okay, kita boleh padam. Okay. Tapi takkan kita nak shape, kita nak buat macam tu kan? Maknanya kalau kita nak buat, kita right click dari sini, kita rasterize terus layer ni. Okay, kita padam. Okay, kita padam. Ikut kreativiti masing-masing. Macam tu. Macam tu. Ikut kreativiti masing-masing lah. Seterusnya, nampak macam ada drop shadow kan? Drop shadow, okay, kita letak drop shadow. Double click. Okay, letak drop shadow. Okay, nampak? Dia dah lain sikit. Okay, macam tu. Okay. Tak drop shadow. Boleh lah. Besarkan sikit. Okay, dia nampak macam ada benda kan. Sebab apa? Sebab kita nak letak ni. Sebab kita nak letak perkataan. So kalau kita tak letak benda ni. Mana? Ni. So dia macam, perasan tak? Dia macam kita tak nampak sangat apa yang nak dituliskan. Ataupun sebab warna dia dah dikacau dengan warna belakang. So kita buat shape tu untuk kita just nak bagi orang fokus apa yang kita nak tulis kat sini. Okay, itu adalah antara salah satu lah. Okay. Okay. Dan kalau kita rasa belakang tu pun macam masih lagi ni, kita boleh rendahkan lagi. Rendahkan lagi, ikutlah. So kita letak perkataan lah. Kita letak perkataan. Okay, saya ambil lah perkataan kat sini. Bawa sini. Okay, so apa dia macam tu? Sebab dia kat bawah. So kita naikkan dia kat atas. Okay. Okay, macam ni Allahumma salli ala Muhammad ni. Allahumma salli ala Muhammad ni. Kita ambil kat Google je lah. Kan? Google, search je. Ada je. Okay ni. Untuk zoom, okay, ni tambahan lah. Dia orang kata teknikal lah, benda-benda teknikal ni. Untuk zoom, okay, bila siapa ada mouse, dia boleh tekan ALT, dia boleh roll mouse dia ke atas untuk dia zoom in. Dan dia boleh roll ke bawah untuk dia zoom out lah. Macam tu. Kalau dia nak ke kanan, dia boleh tekan apa tak ingat lah, ke kanan ke kiri. Tapi biasanya macam tu lah. Untuk kita zoom in, zoom out je lah. Dia boleh
Tak ingat. Okay. Dia macam ni sikit. Tapi tak apa. Okay. Okay, sebab apa warna belakang ni dia macam warm-warm sikit kan. Saya boleh tak ingat lah. Tapi apa yang seingat saya buat dia jadi warm lah. Okay, untuk gambar, apa-apa gambar, kita boleh edit dia. Kita tak filter. Okay, ni dia macam ni dia macam keras lah. Tapi ni dia macam blur. Betul tak blur? Okay. Apa yang kita kena buat adalah kita pergi kat gambar tu, kan? Kita pergi ke filter. Tab. Tekan je. So kita ambil bahagian blur. Okay. Okay, biasanya akan digunakan adalah Gaussian blur. Okay, dia akan keluar ni. Okay, dia akan tu lah. Dia dah kita setting kat sini lah. Kita nak kuat ke dia punya blur. Just nice macam tu je ke. So dia akan jadi background lah. Dia akan macam, oh baru nampak macam background sebab benda tu kat belakang, kita fokus apa yang kat depan ni. Faham ke? Apa? Okay. So nampak dia dah just nice kat belakang tu. Dia dah blur. So kita boleh fokus lah betul-betul dengan apa yang benda yang kita nak sampaikan. Maksudnya apa? Okay, Salam Rasul, okay, kita nak sampaikan ni ada ayat Quran ni. Bagi orang nampak lah jelas. Okay, seterusnya logo. Okay, logo kita tambah je lah logo. Tapi kat sini saya tak tambah logo. Macam tu. Okay. Kita just touch-up lah. Touch-up. Okay, dan kat sini ada flare kan. Macam saya cakap tadi, kat sini ada flare. Okay, untuk flare, kita open je macam biasa. Okay, ni flare. Open. Sama juga, buang dia punya kunci. Baru dia boleh gerak. Kita bawa kat tempat, kita buat poster tu. Mana tadi? Okay. Okay, so dekat belakang lah. So apa yang kita buat adalah ingat formula, lagi atas, lagi nampak lah. So kita letak di atas sekali lah senang. Atas sekali. Okay. Macam mana kita nak hilangkan hitam tu? Tu guna blend option ni lah. Blend option lah, nama dia blend option. Apa yang kita perlu buat adalah kita pilih dulu. Okay, pilih multiply, album. Okay, tak sesuai. Lighten, macam sesuai. Okay, lighten nampak ada beza dia. Kalau nampak beza dia dekat poster tu, dia macam tu. Okay, saya memilih untuk ambil screen lah. Okay, screen. So dia tak nampak macam ada benda sangat. Dia just nampak kita, benda tu terpancar. Kan, terpancar. Nampak macam ada cahaya kat situ. Kau kita nak letak sini ke? Okay. Untuk copy, kita boleh copy. Okay, kita boleh copy layer kita. Dia ada dua cara. Kita select sini, kita select layer kat tepi ni. Copy tu apa? Copy tu kita ambil benda yang sama lah. So kita control CTRL, kita tekan J. So dia akan keluar kat situ. Ataupun kita tak payah pergi kat sini, kita pergi kat sini. Kita main yang ni lah, main yang benda kat tengah ni. Kita tekan ALT, kita tarik dia satu kali. So dia dah ada dua benda lah. Kalau pasang kat sini dah ada dua benda. So kalau kita nak macam nak stay kan kita punya ni, sambil tu kita nak copy, kita just tekan Ctrl J je lah. Ctrl J, so dia tak kacau lah benda yang kita dah letak mula-mula tu. Okay, contoh saya letak sini. Assalamualaikum Rasul. Macam tu lah. Okay. Dan kita kena periksa juga. Kadang-kadang dia ada benda kat sini. Dia ada orang kata kesan petak dia lah. Kesan petak daripada bentuk dia tadi. Bentuk dia mula. So kita padam tepi ni. Kita ambil padam. Ingat opacity kat pemadam ni biar hardness dia biar kosong. Kan?
So kita padam. Baru dia nampak macam lagi smooth. Okay. Kita boleh padam mana yang layer kita select lah. Kalau nak padam ini, kita kena select. Macam tu. Okay. Tu, okay, nice. Kemudian, apa lagi? Okay, kita anggap lah logo ni. Logo dah ada lah. Okay, untuk align. Okay, macam saya cakap dia. Okay, align atas ni. Masa bila kita akan perlukan dia, masa kita nak betul-betul kita punya benda ni, objek kita ni dekat tengah-tengah. Ataupun kat tepi ke. Kan? Okay, saya ambil satu kataan demi sesungguhnya. Apa? Saya ambil ni lah, kataan ni. So macam mana kita nak bagi dia, confirmkan dia, okay, contoh dekat tepi. Kita nak letak dia betul-betul kat tengah. Kita boleh je ambil ruler. Ctrl R, Ctrl dan R. So dia akan ada macam ni kan. Kita letak dekat tengah-tengah. Okay, macam tu. Macam ni nak tahu tengah-tengah. Bawah sekali ni, ada ni. Ni nampak. Tapi tu kena tutup lah. Kat background tu kena tutup. Dia punya lock tu. Kalau tak, dia tak nampak lah. So macam tu. Tapi tu susah. So apa yang kita nak buat adalah kita pergi balik kat demi sesungguhnya ni. Hadis ni. Hadis pula. Ayat Quran ni. Kita tekan Ctrl A. Okay, kalau perasan dekat tepi-tepi ni dia ada ni. Jangan tanya saya lah kenapa. Okay, lepas tu baru kita boleh pilih. Kalau tak tadi kita tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih. Kita tak boleh tekan. Dia tak menyala. So bila kita tekan Ctrl A, so dia akan menyala. Bila kita tekan di tengah apa gambar ni, bila mana kita faham align horizontal center. Bila mana center dia akan tengah-tengah. Okay, dia akan pergi center. Kalau kita ambil tepi, dia pergi tepi lah. Nampak? U ni betul-betul kat tepi. Kalau pergi sini, dia akan pergi sini lah. Nampak? Okay, so kita ambil center. Sama juga macam ni. Kalau macam ni, dia akan pergi situ. Dia akan pergi center belah situ. Nampak? Ni, pergi situ, ni pergi sini. Situ lah. So kita back. Kita back. Okay, macam tu. Itulah kegunaan align lah untuk kita alignkan satu benda tu. Ataupun macam ni, itu kalau kita nak alignkan kedudukan. Kalau kita nak alignkan perkataan ataupun layer. Contoh salam maulid rasul. Contoh kita nak alignkan dia. Align ni atau orang kata kita nak selarikan. Tu bahasa Melayu lah. Kita ambil perkataan dia, salam. Kita ambil maulidur rasul. Okay, untuk kita nak ambil perkataan, contoh kita nak ambil, macam saya cakap tadi, kita nak ambil benda yang rapat, kita boleh tekan shift. So dia akan select. Okay, tapi kalau kita nak ambil benda yang jauh, contoh saya nak ambil layer 5 copy. Lepas tu saya nak ambil layer 4. Apa yang saya perlu buat adalah tekan control. Bukan tekan shift. Kalau kita tekan shift, dia akan pergi semua. Okay, apa yang saya perlu buat adalah saya kena tekan control, baru saya tekan layer 4. Okay, dia akan skip kat situ. Faham ya? Okay. Okay, kita pergi balik. Salam. Okay, maulidul. Okay. Sebenarnya bila kita select ni, kita kena select ni jugalah. Kalau tak, takut dia punya dalam dia ni tak gerak sekali. Contoh, bila saya tak select, nampak? Dia tak select, nampak? So dia tak, dalam dia tu pun tak bergerak. Jadi bila saya select sekali, okay, dalam dia pun bergerak. Okay. Salam Nabi Rasul 12 awalan. Kita select, kita tekan control, kita select. So kita align kat dia. Okay, align. Nampak? Dia sama. Satu waris. Okay. Itulah kalau kita tekan tengah, dia akan align macam tu. So dia akan macam tu lah, dia akan ke tengah. Macam tu lah. Kalau saya tekan ni, dia akan align macam tu. Dia macam-macam lah. Dia dah bercampur dengan background. So kita back balik. Okay, dah berapa awal. Tekan balik.
Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni 4 dia sangat kan. So kita tegakkan balik. Mana? Okay, layer 4. Okay. Ctrl A. Tekan tengah. Tekan ini. Okay. So macam mana kita nak okay, tu kita mana kita dah ni lah. Okay, tapi kalau sekejap okay, nampak dia ada benda tu. Okay. Macam mana saya nak hilangkan benda yang ada ni? Apa nak cakap? Okay, tak apa. Okay, ikut. Okay, ni. Okay, kan tadi ada, bila saya tekan Ctrl A, dia akan jadi macam ni kan. Kalau perasan tepi ni. Tu kalau saya gerak tu, dia akan gerak macam ni sekali. Faham tak? Bila saya gerak macam ni, dia akan, so dia akan kacau lah. Baik balik. Okay, macam mana kita nak hilangkan benda ni? Bila kita tekan Ctrl A, kita tekan balik Ctrl D. D ni apa? D ni deselect. A tu maksudnya all select, tak salah saya. So bila kita tekan D, Ctrl D, dia akan kembali balik lah. So dia akan ada balik dia punya transform control ni. Okay, macam tu. Okay. Okay, setakat ni tu sajalah. Okay. Okay, last kot. Ni nampak dia macam kelabu kan. Sebab apa? Sebab dia punya background lah, background ni. Okay, kita background kita warna putih kan. So macam mana kita nak ubah background, warna background. Kita pergi sini. Ni saya cara mudah lah yang saya selalu guna. Kita pilih warna macam, tadi warna kelabu kan. So kita ambil warna kelabu. Tu. Kita pilih kat sini. So apa yang saya buat adalah saya tekan Alt dan saya tekan backspace. So dia akan jadi macam tu. So nampak dia macam warna tu kan. Betul lah. So kalau dia terlalu kuat, ambil warna slow sikit. Sekali lagi Alt backspace. Macam tu. Okay. Dan kalau kita dah siap, contoh kita kalau kita dah siap, mungkin kita akan buka balik PSD ni ataupun Photoshop ni untuk kita nak edit kan. Mungkin ada kesilapan ejaan dan sebagainya. Okay, ada orang dia biar je macam ni. Nampak layer ni? Nampak serabut tak? Okay, nampak serabut kan? So, macam mana kita tak nak bagi serabut adalah kita folder kan satu, ataupun kita group kan mana-mana yang berkaitan lah. Okay, kalau untuk background kita akan groupkan yang berkaitan dengan background sahaja. Okay, contoh saya groupkan ni. Okay, macam nak group, select dua benda ni. Ni mesti ada dua benda tau. Dua benda, at least dua benda. Kalau tak, dia tak boleh jadi group. Lepas tu tekan gambar ni. Cari kotak ni kan. Tekan. So dia jadi group satu. Edit lah nama. Double click. Tulis background. Enter. Okay, ni kita group kan. Flare. Lagi apa? Okay, perkataan ni kita boleh groupkan lah. Okay, kita groupkan. Salam Maulidur Rasul. Salam Maulidur Rasul. SMR. Okay, senang. So bila kita padam, satu grup akan padam. Okay, kat sini pun kita buat grup lain. Rectangle. Demi semuanya. Selawat. Okay, kita group kan. Tak tahu nak namakan apa, letak je lah perkataan ataupun ayat Quran. So macam mana kita nak edit balik, contoh kita ada nak ubah-ubah sikit kan dekat sini. Kita just tekan je anak panah ni, dia akan ke bawah. So kita ambil lah. Okay, demi semuanya. Okay, boleh goyang balik. Kita goyang-goyang balik benda ni. Tu. Okay. Okay, dah siap lah kita punya poster kan.
kita ubah sikit lah kan. Kat flare tu lain sikit tapi tak apalah. Just nak tunjuk macam mana benda-benda yang kita biasa guna lah dari segi apa tadi. Dekat sini kita double click, so dia akan keluar drop shadow kan, drop shadow. Apa lagi? Bila kita right click dekat sini dia akan keluar lah benda-benda macam-macam ni kan. Macam kita nak padam tadi, kita akan right click dan kita akan rasterize kan. Siapa ingat lagi? Kan, bila kita buat shape, dia ada sini, right click, kita rasterize, baru kita padam dan sebagainya lah. Okay. Setakat ni itu sajalah untuk kita terangkan sedikit lah kan. Bila kita buat aplikasi macam ni, kita akan sentuh banyak benda lah, so dia akan ikut flow dia lah, insyaAllah. Jadi kita buka lah kepada sesi soal jawab. Di mana-mana ada soalan nak ditanya lah, saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk kita ke sesi soal jawab. Assalamualaikum. Hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni presiden ke? Dah bukan. Nak tanya yang tadi terlepas tu, macam mana yang abuk masuk gambar ke dalam Madinah Rasul tu tah? Okey. Okey, baik. Okey, dekat sini lah. Okey, salam alaikum Rasul. Okey, saya ulang balik untuk macam mana kita nak letak gambar dalam ni. Okey, contoh ni tak ada gambar kan? Okey, bila saya buat macam ni, okey, dia ada gambar. So, gambar apa yang kita nak masukkan? Okey, sebab saya letak gambar langit kan, gambar langit. Sebab saya ilham apa ataupun idea ni dia tercetus masa saya tengah buat je. Masa tengah saya buat poster, ni macam tak tahu nak letak warna apa. Bila fikir balik, masjid ni ada warna langit kan? Ada langit. So kita ambil je balik. Walaupun kita dah padam langit semua ni, tapi kita still ada langit sini. Kan? Okay. Kita nak letak gambar tu. Okay, saya balik. Okay, macam ni. Bila kita nak letak satu gambar dekat atas satu perkataan, kita kena letak gambar tu betul-betul atas perkataan tu. Okay, gambar yang saya dah ada. Kemudian saya letak betul-betul atas perkataan yang saya nak letak. Okay. Kemudian apa yang saya perlu buat adalah right click. Kemudian Kata Pak Sengoh, ni baru 428 sial lah. siapa tu? Tolong tutup mic . Okay. Kita akan right click dan kita akan create clipping mask. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Okay. Untuk cara yang shortcut adalah kita tekan Alt di sebelah space ni dekat keyboard kita. Tekan Alt. Kita pergi ke bawah sikit, tengah-tengah ni, antara atas dengan bawah ni, dia akan ada arrow. So kita tekan je. Okay, dia dah auto lah. Okay, macam tu. Okay, bila kita goyang dia, dia still lah. Bila kita gerakkan dia, dia still boleh gerak. Macam tu. Jawab ke Zudi? Okay. Terima kasih. Okay. Sama. Ada lagi ke soalan? Saya nak tanya boleh? Ya, sila. Okay. Kan biasa kalau kita sebagai media PZ maupun MPNJ maupun Bekan sekalipun ataupun TTN-TTN yang lain, kita tak akan terlepas dengan poster-poster ad hoc. So nak tanya apa tips untuk kita dapatkan idea untuk create poster ad hoc tu? Okay, terima kasih atas soalan. Saya rasa ini daripada saudara Hafiz Husaini. Okay, untuk yang masih lagi tak tahu ataupun pelajar-pelajar baru, apa itu ad hoc? Itu ad hoc adalah apa yang saya faham adalah benda-benda yang mengejut lah. Benda-benda yang mengejut. Contoh, bila mana ada program yang mengejut, mestinya nak ada hebahan yang mengejut. Hebahan tu mesti kiranya last minute kita tahu. So, kita pun sebagai media, kita akan
terpaksa lah untuk buat poster yang mengejut. So maybe kita dapat tu kita dapat maklumat tu adalah hari ni dan kita nak post esok mungkin kan. Okay, sebelum tu saya jawab tempoh masa yang sesuai ataupun tempoh masa untuk suatu poster disiapkan adalah secara sebaiknya adalah dalam seminggu lah. Maksudnya tempoh daripada orang bagi kerja kan, contoh deadline dia adalah daripada contoh hari ni, at least adalah seminggu, tempoh dia seminggu. Maknanya seminggu lepas tu at least dah siap lah kan. Kita ada masa seminggu untuk kita fikir dan sebagainya. Okay, berkaitan dengan soalan saudara Hafiz ni adalah kita dapat benda tu mengejut kan. Macam mana kita nak handle benda tu adalah kita tak nak kita kena siapkan jugalah kan. Kita siapkan juga dan kita gunalah apa tips daripada saya sendiri adalah satunya memang kena duduk lama lah. Dalam satu hari tu memang kita akan duduk lama dekat atas laptop kita, depan laptop kita untuk kita dapat idea. Kita kena perah sungguh-sungguh lah. Kita perah sungguh-sungguh, kita akan buka balik laman web yang kita tadi, Pinterest dan sebagainya, Google kan. Buat simple pun tak apa. Janji biar sedap mata mandang lah. Sedap mata mandang. Biar lembut yang orang tengok kan. Satunya adalah kita kena perah sungguh-sungguh lah. Ataupun kita boleh tanya kawan kita kan. Kita boleh tanya kawan. Tanyalah 2-3 orang pun tak apa. Kawan yang media ke, kawan yang bukan media ke. Tanya saja. Mungkin diorang ada idea diorang kan. Kita jangan malu bertanya lah kan. Walaupun kita rasa kita ni banyak idea kan. Tapi mungkin sebab masa tu idea yang kita dapat tu adalah untuk tempoh seminggu. Maksudnya kita ada masa lama kan. Tapi bila mana esok, contoh kita nak kena hantar esok, tak nak kita kena tanya orang lah. Tanya orang apa yang aku boleh buat kan. Apa contoh, apa tips. Bukan tips lah, apa kau rasa apa yang aku kena letak kat aku punya poster ni, macam tu lah contoh. Tanya kawan kita, tanya member kita. Macam tu lah. Dan try and error lah kan, try and error. Dan untuk yang bagi ad hoc pun kalau boleh fahamlah situasi media. Kalau kita bagi poster yang kita nak kena buat untuk apa, ad hoc lah, poster yang mengejut, jangan kita expect benda tu lawa. Memanglah tak adalah maksudnya buruk, tapi jangan kita expect benda tu perfect lah. Mungkin itu saja yang dia mampu. Kita redha lah kan. Dia pun bagi tempoh tu terlalu singkat kan. So kita kena bersyukur lah. Mana kita rasa tu kita boleh mampu, kita buat lah sebaik mungkin lah. Wallahualam lah. Ada lagi ke soalan? Ada lagi ke? Yang berkaitan poster lah kan. Aku nak tanya benda lain ke? Okay, antara yang saya tips lain ataupun benda lain yang kita boleh buat adalah kita boleh buat shining lah. Okay, saya tambah, ni tambahan je lah. Tambahan. Okay, apa yang kita boleh buat adalah dengan gunakan brush. Apa yang kita boleh buat dengan brush adalah kita buat dia jadi lagi lightning ataupun lagi lighting dia lagi gila-gila. Tapi jangan teruk sangat maybe sebab gambar tu nampak macam cerahan. So sebelum kita tambah tu kita kena buat ni dulu lah. Kita kena tambah layer satu dan kita select di brush. Tu kita besarkan lagi. So okey, warna putih. Warna putih lah. Okey, warna orange. Warna putih. Tu antara salah satu cara lah untuk kita dapat lightning lah. Mungkin dia ada setengah poster dia sesuai, ada setengah poster dia tak sesuai kan. Contoh kita buat sini macam tu. Okay, so dia kalau kita nak dekat Molder Rasul saja, so kita letak dia atas Molder Rasul. Kalau kita letak kat sini dia auto masuk lah. Auto masuk. Kalau kita nak blendkan dia macam tadi lah, kita nak blendkan apa-apa, ingat istilah kalau blend dia ataupun kita nak satukan benda-benda ni
So kita pergi lah kat sini mana-mana. Mana yang sesuai lah. Tapi kalau tak sesuai, tak apa. Kita try and error lah, try and error. Ada lagi soalan? Nak tanya? Okay. Oh, silakan. Okay. Saya nak tanya, betul ke memang kalau blazer hitam dan juga tie hitam ataupun rambut hitam ataupun segala benda yang hitam, memang tak boleh langsung kita ubah warna dia? Okay, terima kasih atas soalan. Jadi atas saya pribadilah, saya pun bukannya mahir sangat ataupun saya pun bukannya advance mana dalam dunia Photoshop ni. Setakat ni saya tak tahulah, dan setakat yang saya cuba memang tak boleh lah. Mungkin ada cara dia, wallahualam lah. Saudara Hafiz boleh kongsikan. Tun, macam mana? Okay. Dia boleh, kita boleh tukar daripada hitam tu kepada semua warna. Saya nak minta saudara Pijo tolong crop dulu yang blazer. Okay, crop. Okay, kita kena ni dulu Kena unlock unlock. dia, okay. Okay, untuk kita select blazer. Okay, ni sambil-sambil lah. Okay ke saudara Hafiz? Kalau kita nak select, Silakan. kalau kita nak select, kita just tekan je. So dia akan select. Tapi kalau kita nak deselect ataupun macam ni, saya tak nak biru ni. Saya kena tekan ALT. Okay, dia akan lari lah gitu. Dia akan tak select tu. Okay, teruskan saudara Hafiz. Okay. Okay, dah ada select kan? Okay. Sekarang ni kita pergi ke image, bahagian atas tu, image. Okay, pergi ke adjustment. Alamak, gugup lah pula. Tak apa. Saya pun gugup. Pergi di hue and saturation. Hue, Okay. saturation. Okay. Klik. Okay. Kalau perasan, dekat bahagian OK cancel, lepas tu bawah tu ada colorize. Okay. Okay. Klik. Tick colorize tu. Okay. Kalau korang perasan, dia punya, cuba zoom. Kalau perasan dia punya warna dia tak hitam lagi. Kalau tadi hitam, dia jadi warna macam kecoklatan. Keperangan. Keperangan begitu. So, bila dah jadi macam tu, so kita boleh ubah terus dia punya warna hitam tu pada warna lain. Cuma main dekat bahagian atas tu. Oh, okay, menarik. Okay, lepas tu naikkan lagi dia punya apa nama itu? Saturation. Okay, so dia akan jadi, so kita boleh ubah lah, tak kisah blazer ataupun tie. Begitu. Okay, mantap. Okay. Terima kasih saudara Hafiz. Terima kasih Pijo. Okay, sama-sama. Okay, jadi kita dapat maksudnya semua benda kita boleh ubah lah, walaupun warna hitam. Okay, rambut pun kita boleh ubah lah. Okay, apa yang saya nak buat kat sini adalah, okay, macam mana kita nak, ni tambahan kita nak crop gambar. Okay, untuk DP, kita akan gunakan gambar setengah DP ataupun, tak tahu apa DP tu kan, maksud DP. Profile picture FB lah biasanya. Kita akan ubah kan, kalau korang tengok mentor korang ke kan, dia akan ada DP diorang. Dia ada gambar, dia tak ada gambar. Walaupun tak ada gambar, dia still DP lah sebab dia profile picture Facebook kan. So kita akan select macam tadi. Okay, saya tekan W. W ni stand for ni lah, quick selection tool. Saya akan select muka saja ataupun badan saja. Badan. Okay. Dan saya akan right click. Saya akan select inverse. Select inverse tu maksudnya apa? Select inverse tu saya nak yang dalam ke? Kan, faham kan? Maksudnya dalam ni. Bukan luar. Ni luar. Okay, nampak Keza ni. Okay, ni dalam.
Saya right click, saya select inverse. Okay. Bila dah macam tu, saya akan tekan backspace. Okay, so dia akan jadi, belakang tu dia akan jadi tak ada objek lah, ataupun dia tak ada dinding dah lah. So dia macam ni. So kita akan bawa lah ke sini contoh. Okay. Zoom out. Okay, sebab apa dia tak ada? Sebab dia dekat belakang tu. Okay, macam tu. Nampak Okay. Macam tu lah kalau kita nak masukkan gambar. Kan? Macam tadi, style dan sebagainya pun kita boleh ubah lah, macam saudara Hafiz cakap ni. Kita select dulu, kita tekan W ataupun kita tekan ni, quick selection tool. Select, pastikan kita select betul ya. Kita select dekat betul-betul layer. So kita pergi image, kita main dekat dia punya hue and saturation. So kita ubah lah. Kalau itu warna hitam, kita pergi colorize. So dia akan jadi terang. So kalau dia warna biasa, tak apa. Ubah. Main kat sini. Macam tu lah. Okay. Tu antara caranya lah. Ada lagi ke soalan? Saya nak share sikit boleh tak? Sikit Boleh. je. Silakan. Okay. Kan biasa kalau macam contoh bila kita select, biasanya berlaku pada tie lah. Tie, lepas tu pada owning tudung semua kan. Kan kalau kita perasan tie, antara tie dengan blazer tu, dekat bahagian hujung-hujung tu yang bucu-bucu tu macam agak susah kita nak apa namanya, nak select dia. Bahagian situ. So, kan biasa kalau kita select kan kita pakai selection tool kan. Okay. So bila dah select pakai selection tool tu, kita tukar selection tool tu kepada polygonal lasso. Okay ni. Okay. Right click, ada polygonal lasso. Okay, kalau korang perasan dekat bahagian atas, ada bawah perkataan layer tu. Okay. Kan ada gambar kotak-kotak tu kan. Okay. Dia kalau satu kotak tu saya tak pasti apa. Yang dua kotak tu maksudnya kita nak select. Okay, maksudnya dia plus. Kalau yang satu kotak kosong, satu kotak putih tu maksudnya dia minus. Nampak ke yang mana? Kat atas ni Yang tu. Yang tu. So kalau yang kotak putih dua tu itu plus. Kalau kotak putih satu, ini plus. Itu plus, itu subtract. So dia bila kita, contoh kalau kita nak yang bahagian hujung-hujung tu, kita pilih yang plus lah. Lepas tu kita pergi kat hujung-hujung tu, kita select lah. Lepas tu nanti dia sambung je select waktu kita select guna selection tool. Faham ke? Macam mana tu? Allah. Dia sampai dia jumpa bulat tu. Macam tu. Tak dapat Tak dapat. Double click je. Double click. Okay. Okay. Besar lah. Okay, sekali lagi So kena select pakai selection tool tu. Select pakai selection tool. Okay, cuba select tie. Okay, kan nampak dengan hujung-hujung tu kan macam tak kena kan. Lepas tu kita select pakai polygonal tu. Tu tambah je lah. So kita select dah. Tak ubah warna? Boleh tak? Boleh. Okay, contoh ambil daripada bucu bawah. Cuba ambil bucu bawah. Okay, tekan sekali. Okay, tarik. Okay, sampai mana yang nak. Okay, tekan. Okay, betul ke kanan pula. Okay, tekan. Sampai dia keluar yang bulat. Kan perasan kalau tu ada bulat. So dia select sekali.
So kita dapatlah edges dia tu. So dia kenalah edges dia tu. Itu je. Masih habis. Sama. Salam Benda yang maghrib. Okay, salam maghrib. Okay, benda baru juga lah untuk saya. Okay. Okay, lagi ke soalan? Ataupun nak ada apa-apa tambahan ke? Tak ada Jadi ada ke? Maaf. Nak tanya susunan logo macam mana? Okay, susunan logo. Okay, baik. Terima kasih. Okay, untuk susunan logo. Okay, kalau boleh tengok kat sini, contoh. Susunan logo. Kita akan ikut mana yang lagi besar ataupun mana yang jawatan yang bukan jawatan, dia persatuan lah. Kalau kita panggil persatuan, logo persatuan tu mana lagi besar, dia akan duduk belah kiri. So di sini MPMJ lagi besar lah daripada Permai. Okay, so Permai akan duduk belah kanan dan MPMJ akan duduk sebelah kiri. Adapun kalau dia ganjil, tu kena tanya balik SU. Sebab dia sama je macam surat rasmi punya, saya tak silap saya. So benda tu kena tanya SU lah. Kalau ganjil macam mana? Mungkin MPMJ di tengah, Permai di kanan, K1 di tengah, 2 di kanan, 3 di kiri. Macam tu lah. Kalau apa, ragu-ragu boleh tanya dekat SU. Sebab dia sama je macam tu. Tu kedudukan logo lah. Cuma kalau dua, macam tu je lah. MPMJ ataupun yang lagi besar di kiri, yang lagi kecil di kanan. Wallahualam. Dan tambahan juga untuk logo. Okay, kita letak logo ni sama ada di bawah ataupun di atas. Kan? Ada orang dia letak di atas, ada yang letak bawah. Kita tu pulang lah pada masing-masing punya kreativiti masing-masing lah. Ikut atas poster jugalah. Lagi ke? Kalau tak ada, saya serahkanlah kepada pengurusi majlis, Saudara Muzammil.